So hari ni kita nak continue next part, infinite limit. So, apa yang dia maksudkan dengan infinite limit ni? Bila kita substitute, kita akan dapat jawapan infinity. Ya, itu maksudnya infinite limit. Substitute dapat jawapan infinity. Apa maksudnya infinity? Graf kita tak berhenti lah, yang selalu awak jumpa tu kan. Kalau kita buat domain negative infinity to positive infinity, maksudnya graf awak tak ada penghujung. So dia tak ada limit. Bukanlah tak ada limit, limit dia tu ke arah infinity. Okay, ada short note kat situ. So, in the sense of limit, sama juga konsep macam existence of limit semalam. Kalaulah from both side, left and right, kita dapat jawapan the same answer, positive or positive infinity, then kita boleh buat conclusion dia sebenarnya positive infinity lah limit kita tu. Okay, and then kalau from both side, left and right, kita dapat jawapan negative infinity, then kita boleh buat conclusion, okay, dia negative infinity lah sebenarnya. Okay, and then last one, kalau from left kita dapat positive infinity, from right kita dapat jawapan positive infinity, then conclusion kita does not exist sebab dia tak sama. Satu positif, satu negatif. Okay, ini benda yang boleh fikir logik lah. Kalau sama, itulah jawapan dia kan. Kalau tak sama, does not exist. Okay, bila masa kita akan dapat jawapan infinity as our answer? Whenever we encounter after substitution constant over 0. A tu constant. Dan semalam kita dah belajar kan, in order to find limit, first step mesti substitute. So sekarang, bila substitute tu awak akan jumpa case constant over 0. Apa-apa nombor over 0. Then kita terus buat conclusion, jawapan kita akan jadi infinity. Itu konsep dia. Okay, kita terus jawab example. Ini example dia semua senang-senang je, tinggal nak masuk-masuk je. Okay, so determine the following limits. We have A, B, C, D. Kita jawab satu-satu. Ingat, bila nak cari je limit, step kita mesti substitute. So first one, we have limit as x approaches 0 from left of 4 over 0. So directly substitute, kita akan dapat 4 over 0. 4 over x, kita ganti dapat 4 over 0. Ini yang kita highlight tadi, constant over 0. So jawapan akan jadi infinity. Dia sesimpel itu. Okay, tapi kita ada masalah sekarang. Bila infinity, kita kena decide dia positive infinity ke negative infinity sebenarnya. So in order to check that, kita kena tengok soalan. Soalan tu dia kata 0 from left, daripada arah kiri. So 0 from left, kita ambil satu nearest value approaching 0 from left side. Satu nilai yang paling hampir kepada kosong daripada arah kiri. So kat sini saya pilihlah negative 0.1. Itu yang paling dekat dengan 0 kan, daripada arah kiri. Okay, so ini kita substitute kat tempat kosong tu. So yang ni jalan kerja tu tak perlu tunjuk, tapi ni sekarang calculation je. Awak tekan dengan calculator pun tak apa. So saya ganti kat tempat yang supposedly to be 0. So dia akan jadi 4 over negative 0.1. Kita tak nak jawapan dia tau, kita nak sign je. So kalau atas ni positif 4, bawah tu negatif 0.1. So jawapan kita confirm akan dapat negatif. So kat sini maksudnya sign infinity kita akan jadi negative sign. Okay, kita cuba lagi sekali untuk soalan B. Saya ubah sikit je, saya tambah negative 4 ke atas tu. So first step, substitute as usual. So now we get negative 4 over 0. Okay, tadi saya tertinggal kat atas. Maksudnya sekarang tadi conclusion kita 0 tu dah daripada negatif. Right. So negative 4 over 0, constant over 0. So for sure we know now this is infinity. Problem dia sama, kita tak tahu dia positif ataupun negatif. Okay, so kita buat sama step macam tadi. So now 0 from the left side. So ambil satu nearest value, kat sini samalah, saya ambil negative 0.1. So substitute kat tempat yang akan jadi 0. So kita akan dapat negative 4, atas tu negatif, bahagi negative 0.1. So negative divide by negative, kita akan dapat jawapan positif. So conclusion here, positive infinity. Ini ya jalan kerja dia. Kita agak-agak satu value je ganti, and then baru kita tahu dia positif ke negatif.
Ajaran sesat yang selalu student buat conclusion sendiri, dia kata tengok side tu apa. Kalau from the left side, maksudnya dia jadi negatif. Kalau from the right side, dia jadi positif. Tapi tak betul lah, kat sini kita dah nampak kan. Untuk case B ni, even though it's from the left side, jawapan kita still positive infinity. So kita kena test nilai tu. Okay, kita pergi example yang bawah pula, C and D. The same function, cuma satu 2 from left, satu lagi 2 from right. Our function is x plus 2 over x squared minus 4. Sama je, first step substitute. So now we get 2 plus 2 over 2 squared minus 4. We get 4 over 0. Constant over 0, for sure it's infinity. Kebetulan pula nombor dia sama So lagi sekali kita kena test value. Okay, so 2 from left, ambil satu value menghampiri 2 daripada kiri. So the nearest value yang kita boleh ambil, saya ambil 1.9 lah. Awak nak ambil 1.91 ke 1.92 ke tak kisah pun. Yang penting dia nearest with 2. Janganlah pergi ambil jauh, janganlah ambil 1. 1 tu dikira jauh kan, dia tak menghampiri 2 lagi. So ambil perpuluhan. Biasanya orang akan buat plus minus 0.1 lah. Okay, 1.9. So gantikan kat tempat yang punca dapat 0. Jangan ganti kat semua X, ganti kat tempat punca dapat 0. 0 tadi bawah kan, so kita akan dapat sekarang 4 over 1.9 squared minus 4. So kat ini kalau awak tekan calculator, nilai kita tak kisah apa-apa je nombor yang awak dapat, yang penting kita nak tahu sign. Atas positif, bawah ni 1.9 squared minus 4, kita akan dapat jawapan negatif. So jawapan kita akan jadi negative here. That's how we get negative infinity. Okay, last one. Same pattern, cuma sekarang 2 from right. So saya ulang je lah step yang sama. 2 squared minus 4, so we get 4 over 0. So it's infinity. Okay, so 2 from right, one nearest value approaching 2 from the right side, saya ambil 2.1. So substitute into our equation back. So we have 4 over 1.9 squared minus 2.1. Salah. 2.1 squared minus 4. So kat situ kita akan dapat jawapan positif. Maksudnya kita punya sign akan jadi positive infinity. Okay, settle. Ini je cerita pasal infinite limit. Substitute, dapat constant over 0, confirm infinity. Cuma awak kena ganti nilai nak tahu infinity awak tu positif ataupun negatif.